Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita sebutkan kalimah ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang menciptakan segala-galanya, termasuklah rezeki kita dapat bertemu pada pagi yang indah ini, pagi hujung minggu. Insya-Allah sama-sama kita murnikan dengan ilmu dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Dan alhamdulillah saya Da'i Hadari insya-Allah akan temankan anda sehinggalah ke penghujungnya 2 jam kita bersiaran langsung pada pagi ini. Cumanya para penonton sekalian, saya lihat macam-macamlah keadaan sekarang ni yang meriahnya dalam persiapan. Walaupun dalam keadaan sederhana, kita tak lama lagi bakal meninggalkan Ramadan. Jadi walaupun yelah dah dengar lagu raya tu kan, jangan dilupakan juga kita masih ada lagi 4 hari lebih kurang berbaki untuk sama-sama berjuang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baiklah, hari ini hari Sabtu 8 Mei 2021 bersamaan dengan 26 Ramadan 1442 Hijrah. Topik untuk Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan pada pagi ini, kita akan sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Selalunya kita tadarus je, tak pernah cerita pun pasal tadarus ni. Jadi bukan saya seorang, tetapi bersama dengan saya sangat bertuah. Kita semua sangat bertuah pada pagi ini. Yang berbahagia Ustaz Halim Din bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Katanya apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat-sihat belaka. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. InsyaAllah, alhamdulillah. Baik. Sekarang ni dah 26 Ramadan Ustaz. Ya, sekejap cepat ya. Sebelalu Ustaz. Masya-Allah. Ya. Tapi tak apa Ustaz. Ya. Walaupun berbaki 4 hari lagi, insya-Allah lebih kurang kita sama-sama nak sembanglah, dan saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan tentang tadarus Al-Quran ni Ustaz ya. Insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, mudah sahaja caranya. Yang pertama, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603. Okey? Ataupun anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di live Facebook kami, di Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Okey, selesai saya maklumkan bagaimana cara ataupun platform untuk anda tanyakan soalan. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak berkongsi ni Ustaz, saya nak kongsikan juga ini sebagai peringatan untuk kita semua. Status terkini COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumlah kes keseluruhan setakat ini 432,425 kes, yang mana kes baru melibatkan 4,498 kes. Kes tempatan 4,493 kes, yang mana berbaki 5 kes adalah kes import. Kes kematian baharu sangat mengejutkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 22 kes kematian dicatatkan kerana COVID-19 ini, menjadikan keseluruhan kes kematian adalah sebanyak 1,632 kes. Di sebalik itu, positifnya kes sembuh baharu, alhamdulillah ada 3,449 kes, menjadikan jumlah kes sembuh 396,004 kes. Alhamdulillah. Apa-apa pun, para penonton sekalian terus patuh kepada SOP. Kita masih lagi belum selesai menentang COVID-19. Itu dia peringatan bersama. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Hari ini kita berbincang dengan topik tadarus Al-Quran. Ya. Sebagai penekanannya, kenapa pentingnya kita dekat dengan Al-Quran itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kata Allah, Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Apakah itu malam Al-Qadar? Yakni malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, samaan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Dan pada malam Al-Qadar itu diizinkan oleh Allah takdirnya turun para malaikat Allah daripada Sidratul Muntaha. Dan begitu juga roh yang dimaksudkan itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan sehinggalah mereka, kata Allah,
melaksanakan urusan-urusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan rahmatnya sehinggalah kata Allah sejahteranya, yakni mereka yang berada pada malam Al-Qadar itu sehingga terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Yang berbahagia sahabat moderator pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Da'i Hadari dan juga tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, apa khabar? Alhamdulillah nampak pada pagi Sabtu ni ceria-ceria dan juga nampak dalam keadaan tenang dan senang. Setelah mana kita solat subuh berjamaah tadi dan kita terus berada pada waktu ini dalam majlis perkongsian ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disebut oleh Da'i Hadari tadi, tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini tentang tadarus Al-Quran. Apa dia yang dikatakan tadarus dan apa yang dikatakan sebagai Al-Quran itu, Da'i? Baik, kita lihat. Ada dua perkataan. Satunya tadarus, yang keduanya adalah Al-Quran. Tadarus daripada kata dasarnya iaitu darasa yadrusu. Apa maknanya? Yakni kita belajar dan mempelajari. Ya? Maknanya tadarus itu darasa yadrusu. Ya, kita belajar dan mempelajari. Mempelajari. Jadi belajar dan juga mempelajari. Maknanya bukan sekadar kita membaca tetapi kita mempelajari. Baik. Bila disebut Al-Quran, ya, dalam Quran sendiri banyak ayat-ayat yang menyatakan Al-Quran. Ada juga Al-Quran itu disebut dengan nama Syifa ataupun Al-Mubin, begitu juga Al-Karim, ya, dan yang lainnya, Al-Zikr dan seumpama dengannya. Bila disebut Al-Quran, ya, tuan-tuan sidang penonton sekalian, Quran daripada kata dasarnya yaqra'u Quran, ya, iaitu isim maf'ul yang bersifat makru'. Maknanya dibaca, yang dibaca. Quran tadi yang dibaca. Jadi bila disebut Quran, maknanya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, maknanya Quran itu kalam Allah yang bersifat mukjizat. Iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ya, bitadarruj dan beransur-ansur. Bermula daripada suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ada 30 juzuk, ada 114 surah dan mengandungi 6,236 ayat. Walaupun ulama di situ khilaf dari sudut jumlahnya, disebut ada yang 6,666 ayat. Baik, itu yang disebut Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya satu huruf maka akan mendapat pahala, digandakan pula 10 kebajikan pahala da'i. Ini yang kita nak bincang ni. Bagaimana kelebihan, keutamaan dan hikmah. Baik, bila mana kita ambil tadi yang dikatakan tadarus Al-Quran, bermakna kita belajar, mempelajari selain daripada kita membaca Al-Quran itu sendiri. Maka sebab itu, dalam sebuah hadis yang sahih Bukhari, Sayyidina Uthman ibn Affan, maka Rasulullah menyatakan, sesungguhnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Maka yang sebaiknya bagi kamu itu yang terbaik. Kalau kita nak kata sebagai career, ya, tuan-tuan, kalau kita nak katakan sebagai profession, yang terbaik dan terbaik sekali Nabi i'tiraf, yakni mereka yang man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bukan sekadar dia belajar, tetapi bila dah belajar dia pula mengajarkan pula kepada orang lain. Itu maksud yang kita ambil daripada orang yang belajar dan sebaiknya mereka pula yang mengajar Al-Quran kepada orang lain. Bila mana kita gabungkan maksud tadi, tadarus Al-Quran, di sinilah ulama menyatakan bahawa tadarus itu bermakna kita membaca sekurang-kurangnya 2 orang, tuan-tuan sekalian. Maknanya lebih daripada 2 orang. Bila disebut majlis tadarus, maka tadarus itu kita faham bukan baca seorang-seorang. Dia baca lebih daripada seorang, mungkin ada kumpulan. Mungkin 3-4 orang ataupun buat halaqah, yang ni satu, kemudian yang ni, ya. Dan bila mana seorang membaca, yang lain akan menyemak bacaan tadi. Sekiranya ada kesalahan, ya, yang dibaca oleh pembaca tadi, maka yang lain itu akan menegur. Ini maknanya tadarus. Ya, ini maknanya tadarus. Bila seorang baca, seorang semak. Seorang baca, yang lain akan perhatikan. Innalladzina kafaru sawa. Contoh, kalau kata tang mat itu perlunya 6 harakat, 4 harakat, maka kalau sekiranya dibaca 2, ditegur umpamanya kan. Kalau contoh lagi, innalladzina
Innallazi. Dia tak ada dengung. Innallazi. Maka yang lain da'i, tuan-tuan sekalian, akan membantu, menegur. Di situlah maknanya kita darasa yadrusu, yakni belajar dan mempelajari. Jadi pada kita, ya, orang kata ada kelemahan ataupun orang kata dalam keadaan kita tak tahu dari sudut hukum tajwidnya, di situ kita nampak kita dah mempelajari sikit demi sedikit. Maka tadarus ini bukan seorang. Kalau seorang disebut sebagai tilawah Al-Quran, maknanya dia baca seorang-seorang. Dia boleh khatam 30 juzuk mungkin dalam masa 2-3 hari. Itu untuk diri dia. Tapi kalau tadarus, mesti kita katakan tadarus itu ada satu kumpulan. Sekurang-kurangnya minimum 2 orang. Maknanya kita baca, dia semak. Tapi kalau kita baca, kita semak, itu bukan tadarus. Maknanya dia membaca Al-Quran. Jadi hikmahnya kita nampak. Bila mana kita, ya, dapat bertadarus tadi, banyaklah yang kalau kita kata kita kurang arif ataupun kita lemah dari sudut hukum tajwid. Di sinilah kita diperbetulkan, disebut sebagai tahsinul qiraat. Maknanya tahsin, kita dapat memperbaiki ataupun memperbetulkan kesalahan-kesalahan mungkin ada di dalam bacaan tajwid tadi. Jadi di situ. Dan kebiasaan da'i, tuan-tuan sekalian, tadarus ni, ya, kita akan lakukan di dalam bulan Ramadan. Biasanya begitu da'i. Ya, sebab kita tahu Ramadan ni syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi bila disebut bulan Ramadan ni, orang akan lakukan ataupun orang akan suka ataupun seronok mereka bertadarus. Ini nak cerita pada asasnya, tetapi secara praktikalnya, inilah kadang-kadang kita sedih dah, ya, tuan-tuan sekalian. Kita nak bertadarus ni kadang-kadang di surau masjid, Allahu Rabbi ya Karim, kan, payah, ya, dah. Kadang-kadang habis witir kita pun balik meluru ke rumah. Kita balik tu kadang-kadang bukan apa, kadang tengok movie, kemudian nak tidur dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini bulan Al-Quran ini bermakna kita bermujahadah untuk selain daripada qiyam Ramadan itu yang dimaksudkan tarawih, qiyamul lail, tahajud, maka kata ulama qiyam Ramadan itu juga di antaranya adalah kita membaca Al-Quran. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad menyatakan sesungguhnya kata puasa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, akunya puasa, aku menahan diri orang yang berpuasa ini daripada nafsu, yakni makan, minum, setubuh. Maka akulah yang layak ataupun aku minta izin kepadamu, ya Allah, untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Menjadi saksi, ya? Menjadi saksi. Dan tuan-tuan sekalian, yang kedua, maka kata pula Al-Quran, ya Allah, sesungguhnya aku menyaksikan aku adalah Al-Quran, maka aku yang menahan orang ini daripada tidur malam, sebaliknya dibangun membaca aku, yakni membaca Al-Quran. Aku minta izin, ya Allah, untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran pada waktu malam. Maka ini antara yang kita cuba budayakan selain daripada menjadi sebagainya adalah amalan yang soleh. Wallahu a'lam. Saya terfikir Ustaz, apabila Ustaz menyatakan, Ustaz menyebut minimum 2 orang, kejap lagi, sebab saya nampak gambaran tu lebih kepada keluarga tu terutamanya. Tapi kejap lagi Ustaz, bila kaitan dengan keluarga ni ada soalannya. Cumanya Ustaz, ialah dalam pentas diskusi kita pada pagi ini tak lengkap kalau kita tak bercerita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana soalan yang cantik berkaitan dengan sirah dari Nurul Huda Tajuddin ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Adakah tadarus Al-Quran ini telah dilakukan di zaman Rasulullah dan hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja? Mungkin Ustaz, sirah Rasulullah cantiknya pembukaan kita. Silakan. Kalau kita melihat kepada penurunan Al-Quran itu sendiri satu, maknanya permulaan bila Allah turunkan Al-Quran itu, maka Nabi dalam keadaan kata zero. Nabi tak tahu apa-apa. Bila mana Jibril peluk Nabi, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah kamu wahai Muhammad, apa yang aku sebut ni baca. Nabi pun menjawab, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Tapi akhirnya dengan izin Allah, akhirnya Nabi dapat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Maka Nabi pun membaca dengan tenang. Dan seterusnya barulah dalam satu orang kata proses yang Muhammad itu nak dilantik oleh Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul, tuan-tuan. Baik, kemudian
Bila mana penurunan ayat itu berlangsung pada pada waktu-waktu yang ditakdirkan oleh Allah mengikut asbabun nuzul, begitu juga dengan pada qasasul anbiya dan seumpama dengannya. Kaedah Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Baik. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berada saja di bulan Ramadan, maka di sinilah yang Nabi sebut sesungguhnya aku didatangi oleh Jibril alaihi salam. Bila Jibril datang, ini satu proses mudarasah. Maknanya ini tadarus ni. Maka Jibril baca, Nabi akan semak. Bila Nabi baca, Jibril akan semak. Bila? Di bulan Ramadan, boleh dikatakan sepanjang ataupun setiap malam Ramadan, 30 malam tu. Maka Jibril akan datang. Ini disebut mudarasah. Mudarasah dari mana? Ya dursu darasah. Maknanya Nabi membaca, Jibril semak. Jibril membaca, Nabi semak. Kenapa? Kerana inilah antaranya disebut tadarus Al-Quran. Sebab itu bila mana kita lihat belajar dan mempelajari untuk Nabi mengukuhkan lagi baik ingatannya, begitu juga dengan apa dia nak melihat ada tak kesalahan-kesalahan yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kata, sesungguhnya aku didatangi oleh Jibril dan pada waktu itu Nabi baca, Jibril semak. Jibril baca, Nabi semak. Ini kita ambil sebagai asasnya kita bertadarus Al-Quran. Dan begitu jugalah sahabat sudah tentulah mereka yang jadi hafiz, yang menghafal Al-Quran, yang disebut sebagai nama Ibnu Mas'udnya, kemudian Muawiyahnya, termasuklah penulis wahyu Nabi Khalid Ibn Walid umpamanya. Jadi mereka ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, memang hidup mereka di antaranya tidak akan pisah diri mereka dengan Al-Quran. Begitu juga guru yang hebatnya tak lain tak bukan sahabat Nabi Khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman Ibn Affan, yang disebut sebagai Ahlul Quran. Sehingga matinya Sayyidina Uthman itu pun ketika mana dia sedang membaca Al-Quran dan dibunuh oleh pihak musuh. Jadi kalau kita lihat nampak, tadarus Al-Quran ini bukan kata baru ni. Sejak daripada zaman Nabi SAW, bahkan pada waktu itu Quran masih diturunkan. Akan tetapi nampak Jibril datang untuk menyemak, dan Nabi juga menyemak bacaan daripada Jibril. Adakah aku punya bacaan ini betul ataupun tidak? Ini yang berlaku. So kita mengambil kesinambungan daripada amalan yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak adalah orang kata apa, satu persepsi menyatakan tadarus Al-Quran ini macam suatu benda bid'ah. Kan? Jadi bila sebut tadarus, ini bid'ah. Ini bid'ah, bukan bid'ah. Maknanya ada asasnya disebutkan tadi, mudarasah. Maknanya itulah yang berlaku di antara Nabi SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat faham dengan baik-baik. Saya nampak Ustaz daripada perkongsian Ustaz di awal tadi, dalam mukadimah Ustaz tadi, bagaimana pentingnya untuk kita ini menghidupkan Al-Quran itu. Jadi kejap lagi Ustaz, saya nak tanya mungkin mewakili para penonton tentang menghidupkan, membudayakan Al-Quran itu dalam keluarga. Kejap lagi Ustaz jadi kalau kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya dan huraian daripada Ustaz, kejap sahaja lagi. Okey, kita berhenti dulu. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Dan hari ini Alhamdulillah hujung minggu yang sangat indah. Di penghujung-hujung Ramadan ni, alah sedih pula rasanya kan. Kita hari ini membicarakan tentang tadarus Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Baiklah, sekali lagi saya nak maklumkan kepada anda semua cara untuk tanyakan soalan. Boleh saja hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus saja tinggalkan soalan anda di Facebook kami, Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Okey, kami menanti soalan anda. InsyaAllah kita akan tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya Ustaz, tadi sebelum kita rehat, saya ada tinggalkan satu soalan.
Di awal tadi Ustaz menyatakan bagaimana tahsin Al-Quran, kita mencantikkan bacaan Al-Quran kita, setidak-tidaknya paling tidak pun 2 orang paling kurangnya. Jadi saya nampak bahawasanya ini sesuai jika kita nak hidupkan Ramadan ini dengan Al-Quran dalam suasana keluarga itu sendiri. Jadi budaya membaca Al-Quran, menghidupkan Al-Quran itu sebenarnya tidak ada alasan dalam keluarga itu kerana kita ada tadarus Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita katakan tadi budaya membaca Al-Quran ini, maknanya satu, kita baca satu kaedahnya dengan cara sendiri, maknanya sendiri-sendiri. Dan yang kedua tadi kita katakan sebagai satu kelompok halaqah ataupun kumpulan. Betul. Yang mana kita biasanya bila disebut tadarus Al-Quran ini satu di bulan Ramadan. Dan yang kedua dai dan tuan sekalian, bila disebut tadarus ini kita lihat dalam bentuk pembacaan ini kebiasaannya di masjid ataupun di surau. Tapi orang ingat macam tadarus ini tak boleh lakukan di rumah umpamanya kan, sama dengan keluarga sebenarnya tuan sekalian. Kalau kita katakan dalam musim PKPB ni yang mana kita pun sedia maklum bahawa dengan SOP yang ada, bahkan kita nampak semakin ketat, peluang kita dapat meraih keuntungan bukan takat kita bertadarus di masjid, di surau. Kalau kita di rumah macam mana Ustaz? Kami tak ada kesempatan ataupun tak ada peluang kami nak tadarus. Jawapan dia boleh, ya. Sebab apa dia? Bila disebut tadarus ini, boleh kita buat di masjid ataupun kita nak buat di rumah. Kalau di masjid itu maknanya kita selepas daripada solat tarawih witir, maka terus kita adakan bacaan tadarus Al-Quran. Dan kalau kata di rumah, contoh, kalau kita kata tak dapat ke masjid, SOP itu ini apa semua, maka di rumah pun kita jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Sebagai suamilah dai, contoh dai dah kahwin kan? Alhamdulillah. Sebagai ketua keluarga. Jadi kita tuan-tuan, kita sebagai ketua keluarga, sebagai suamilah, patut-patut kita yang lebih orang kata dia memahami dan mengetahui dari sudut sedikit sebanyaklah ayat Al-Quran, pembacaan tajwid. Maka kita buatlah halaqah dengan isteri, dengan anak, dan kita bergilir. Ini sebab dikatakan tadarus ni. Makna tadarus ini bacaan yang mana seorang baca, yang lain semak, kemudian bergilir. Lepas kita baca umpamanya, kemudian isteri pula baca. Ataupun tak apalah, kita kata mulakan dengan isteri. Isteri baca, kita semak. Mungkin satu muka, okey, kemudian anak yang sulung pula baca satu muka, suami pula semak, isteri pun boleh semak. Kemudian anak yang kedua umpamanya dia baca yang lain. Jadi sebab itu bila kita hidupkan budaya bacaan Al-Quran ini yang disebut dengan kaedah, dengan cara tadarus, sebenarnya lebih baik daripada kita membaca seorang diri. Bukan makna kita baca seorang diri itu aku baca aku boleh khatam banyak umpamanya, mungkin sebulan 2 kali. Kenapa aku nak tadarus? Nanti tadarus nanti kan aku terpaksa, orang kata apa dia, taktih kan, kena follow, kena ikut dia lah, lembab umpamanya. Dia ni baca perlahan, aku baca laju, aku tak nak lah, aku dapat pahala sikit lah. Sebenarnya balik tadi, bermakna kita mengajarkan pula kepada orang yang agak lemah bacaan. Di sini kita nampak apa dikatakan tadi, kita konsep tadarus tadi, bila ada yang membaca kemudian ada yang menyemak, setidak-tidaknya kita dah dapat memperbetulkan kesilapan, kesalahan bacaan si pembaca tadi, terutama dai tadi disebut tuan-tuan sekalian dalam ahli keluarga kita. Kan Nabi kata, sesungguhnya jangan biarkan rumah kamu seperti mana kubur. Jangan biarkan sunyi dan sepi rumah tanpa ada bacaan Al-Quran, tanpa ada tadarus Al-Quran. Jadi semarakkan. Bila kita kata di dalam bulan Ramadan ni, mungkin ada yang tak boleh pergi ke masjid, maka boleh di rumah bertadarus. Kalau yang boleh ke masjid, maka alhamdulillah dapat tadarus dengan rakan-rakan sahabat-sahabat yang ada di masjid. Tapi peluang bertadarus di rumah itu jangan dipersiakan. Sebab kenapa? Pahala dan hikmahnya cukup besar, nanti kita akan bicarakan insya-Allah. Tapi itulah, orang rumah janganlah pula pegang rotan. Sekarang lari tok laki. Risau garang benar nak tadarus. Baiklah Ustaz, sekarang ni kita sangat bertuah kerana Haji Omar Abdul Majid di talian ketika ini. Mungkin akan tanyakan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Halim Din. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar, dah berapa juzuk dah?
Saya dah juzuk ni dah, tapi tak payahlah saya sebut. Allah. Tak perlulah Silakan. saya nanti kan ada kata yang saya bangga pula. Aduh, macam-macam ya. Payah Ustaz ya, dan juga Da'i. Ya. Jadi soalan saya begini Da'i dan Silakan. Ustaz ya. Soalan saya, biasanya kita tadarus, sebab kata Ustaz, maksud tadarus itu satu baca dan satu betulkan. Jadi baca makna seorang baca seorang betulkan. Jadi kadang-kadang kita ni di Malaysia ni lah, kita ni bukan orang Arab Ustaz. Kadang-kadang ramai kumpulan tu baca sekali arung, dia tak tahu maksud apa sebenar kan. Jadi konsep sebenarnya lah seorang baca dan seorang betulkan. Kita ni, bagi saya lah, saya sendiri pun tak tahu. Kadang-kadang kita di dunia ni pun, kita dengan mat-mat pun kita dah tertukar dah. Dalam Al-Quran pun dia ada hukum mat juga. Dalam tajwid, mat jaiz, munfasil, mat ewad, mat arif disukun, apa semua ni. Tapi itu yang menyebabkan kita pun tak faham apa yang kita baca. Dan di beberapa puasa dah kita dah khatam dah. Tapi kita baca secara beramai-ramai dan tidak ada pula yang membetulkan bacaan. Nak betul pun kita tak pandai. Ustaz, bukan macam Ustaz, mungkin Ustaz pandai macam Da'i kan. Da'i pandai dari segi Al-Quran kan. Jadi kalau macam saya nak betulkan orang, saya pun tak betul. Jadi masalahnya bagaimana kita punya konsep tadarus itu sendiri. Apakah memenuhi syarat ataupun bagaimana Ustaz? Baik. Sedangkan kita baca, kita tak tadabbur pun, tak tahu pun maksud, tak tahu pun hukum tajwid itu. Itu yang soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cantik soalan tu. Adakah memenuhi syarat tadarus Al-Quran tu? Kalau kita ada kumpulan, tapi yelah nak menegur tu pun kadang-kadang yang sama-samanya pun tak berapa pandai juga. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah perlu ada seorang dalam satu kumpulan tu yang arif? Silakan. Baik. Terima kasih Tuan Haji Omar dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat bila disebut bacaan tadarus Al-Quran itu ialah kita nak kata suatu kelas iqra ataupun satu kelas pengajian Al-Quran secara khusus, kita kata tidak. Sebab tadarus ini maknanya kita dah boleh baca lah, kita kata. Kalau nak detail ataupun nak satu-satu sampai nak tahu maksud ini sabdu umpamanya kena dengung. Kemudian hukum nun mati umpamanya bagaimana. Kalau nak satu-satu itu bukan tadarus. Itu kita nak kena kelas belajar tajwid, ya? Kelas tajwid yang tu. Tapi kalau tadarus Al-Quran, ertinya kalau kesalahan tu yang minor ditegur kan, dengung tak ada, kita kena dengung mat berapa harkat tadi ni yang disebut. So itu kita boleh terima lagi lah. Ertinya kalau sekiranya kita nak daripada awal lagi, itu kita kena hadir kelas-kelas tajwid ataupun kelas pembacaan Al-Quran. Baik, yang keduanya disebutkan tadi, bila mana bertadarus tadi betul, yang sebaik-baiknya seorang daripada kumpulan halakah tadi, kalau katalah 5 orang, seolah salah seorang daripada 5 orang tu biarlah yang kata, bukanlah kata nak qari sangat ya, bukanlah kata makna dia ni kena orang kata ahli Al-Quran, dia ni pernah mewakili peringkat daerah negeri. Jenuhlah tuan-tuan, berapa ramai yang dapat ataupun yang berapa ramai yang boleh. Sekurang-kurangnya dia ni kita katakan yakin dia dapat memperbetulkan kesalahan-kesalahan yang ada, yang kebiasaannya kesalahan-kesalahan, seperti mana ada panjang nyemat tapi dia tidak panjang umpamanya. So boleh ditegur tu jadi dah. Nak cari yang qari sungguh-sungguh payahlah. Tapi janganlah sampai kalau kata 5 orang yang bertadarus tadi, 5 tu bacaan habis. Kita kata bacaan ke laut lah contohnya kan. Memang bacaan yang bukan minor, dia punya kesalahan dia major, peringkat yang orang kata apa, dia peringkat yang teruk sangatlah. Sampai bunyi orang kata bunyi siratal ladzi tu dah tak bunyi siratal ladzi, jiratal laji. Ini contohlah kita kata kan. Jiratal laji nangam-ngam. Dah sampai bunyi ngam-ngam. Ini bukan minor, ini major. Kalau dia baca, dia pula nak semak orang lain punya bacaan, dia nak tegur. Alamat, yang lain pun sama ke laut lah kita kata. Jadi ertinya, yang kita ni kira boleh lah kita kata tegur orang. Bukan kata kita pandai sangat tak. Bukan maksud seorang yang menegur tu, engkau pandai sangat ke? Bukan macam tu. Dia menegur tu maknanya kita syukur. Sebab apa dia? Dalam riwayat menyebut orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia salah bacaan, besok di akhirat, besok mahsyar, Quran akan datang dalam keadaan memurkai, memarahi, melaknat bagi orang yang baca. Sebab apa dia? Bacaan dalam keadaan salah. Ingat, salah itu dalam keadaan dia tidak belajar. Ini. Tapi kalau kesalahan yang dia baca, dia belajar,
Ini fungsi yang katakan tadarus Al-Quran, hikmah. Bila kita baca tapi salah juga, dalam keadaan kita usaha juga nak memperbetulkan ra umpamanya. Sira. Dia tak boleh sebut ra, Ustaz. Dia tak boleh sebut ra, tuan-tuan. Dia sebut ra, sira. Kita dah cuba dah. Sira, dia mari dah ra lagi. Rin wujud dia. Dia tak jadi huruf ra. Dia jadi rin. Siratal ladzi. Jadi bila mana kita dah suruh dia perbetulkan, cuba lembutkan jadi ra bukan ra, masih lagi ra juga, ini disebut, maka akan dimaafkan. Tapi kalau kita baca salah dan kita tak usaha untuk memperbetulkan, nak tasmi' bacaan dengan tok-tok guru ataupun dengan orang yang lebih arif lagi, qari daripada kita pun tidak, maka nak tadarus pun tidak. Alah Ustaz, malulah Ustaz. Nanti pecah temelang, orang tahu saya tak boleh baca Quran. Contoh dah kan, tuan-tuan. Ini banyak dalam masyarakat. Kenapa tak nak tadarus? Dia tak, biasalah kan, cover. Dia akan cover. Maknanya biar orang nampak dia macam tak nampak dia ni tak boleh tahu baca Quran. Mana biar macam tu. Orang tertanya-tanya, dia ni boleh baca ataupun tidak. Lebih baik aku tak campur, sebab kalau aku campur habislah daripada orang tak tahu jadi tahu. Yeah. Jadi akhirnya dia tak mau join tadarus Al-Quran. Itu antara asbab yang kita nampak budaya tadarus ini kurang mendapat perhatian mungkin barangkali. Dan juga tadi bila mana tadarus tadi, biarlah ada yang boleh memperbetulkan daripada kumpulan tersebut, orang yang agak lebih ke depan lah daripada yang lain. Dapat menegur yang lain. Dapat menegur itu, insya-Allah. Baiklah. Tadi saya tertarik ingat apa yang Ustaz nyatakan tadi tu. Kalau orang tegur kita, syukurlah Ustaz ya. Jangan pula orang tegur kita dalam majlis tu, ke tadarus tu, tiba-tiba kau berani tegur aku ya. Habis pula lain pula jadinya kat kawasan parking masjid Ustaz. Ya, betul. Gaduh pula. Okey Ustaz. Ini tadi situasi yang lain lah. Haji Omar telefon tadi, dia bagi tahu itu situasi takut nak menegur ataupun orang yang menegur itu pun silap juga. Yang ini lain pula situasi dia. Pecut di awal, tengah-tengah mengah, lelah, terus tak pecut dah, lari pun tidak dah. Ini situasi yang ditanyakan oleh Rosdin Samah di Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalannya, beliau ada dua soalan Ustaz. Ini yang situasi lari di awal, tak ada lari dah di hujung tu. Adakah dianggap seakan tidak sempurna tadarus Al-Quran sekiranya tidak berjaya khatam Al-Quran di penghujung bulan Ramadan? Mana kidaknya sibuk dengan benda lain lah, nak raya katanya. Yang kedua, bagaimana yang dimaksudkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seumpama telah khatam 30 juzuk Al-Quran? Kalau macam tu, baca Al-Ikhlas je lah. Silakan Ustaz. Baik, bila mana disebutkan tadi tentang tadarus, orang mengejar nak khatam Quran, kadang ada yang target tu Ustaz. Dia tuan-tuan sekalian, dia target 20 Ramadan khatam. Kemudian ada majlis khatam Quran, dapatlah kemplikat seorang selai. Itu antaranya. Tapi kita lihat sebenarnya konsep tadarus Al-Quran ni bukan kita nak mengejar khatam Quran. Walau bagaimanapun kita tak nafikan, kalau sekiranya boleh khatam Quran di dalam majlis tadarus, itu yang baik, yakni pada bulan Ramadan, ya, di penghujung Ramadan, katalah 29 Ramadan, alhamdulillah, satu kumpulan ataupun satu tempat tadi, masjid, maka khatam Quran 30 juzuk selesai. Dengan syarat, dengan syarat bacaan ahli daripada ahli majlis tadarus tadi, maka kita kata menepati piawaian, ya, standard daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, dari sudut makhraj, hurufnya cantik, dari sudut tajwidnya cantik, kemudian ada pula sikit-sikit lagu taranum umpamanya yang disebut. Jadi ini antaranya. Kalau dijaga, itu sebab disebut warattilil Qur'ana tartila dalam surah Muzammil ayat yang keempat. Bila Allah sebut bacalah Al-Quran dalam keadaan tartil, ulama bahas, ya, apa maksud tartil, yakni dalam keadaan bacaan itu walaupun tak laju, dia perlahan-lahan, dia, tetapi dalam keadaan perlahan-lahan tadi berhati-hati dengan hukum-hukum tajwid. Apa makna? Kalau sekiranya kita mengejar khatam Quran tapi dalam keadaan bacanya tidak bertajwid, ya, patut panjang dipendekkan, ya, patut 6 jadi 2 umpamanya, begitu juga dengung tak dengungnya, kemudian huruf makhrajnya lintang pukang, ya, main shortcut dan sebagainya. Yang ni kita kata bukan tadarus Al-Quran, menyalahi, ya, betul-betul kita kata kontradiksi, dia bertentangan dengan konsep tadarus yang sebenar. Itu kata ulama. Bila mana kita bertadarus, di situnya ada satu bacaan
Al-Quran. Yang kedua kata ulama, bila mana kita bertadarus, kita dapat menyemak bacaan kita. Kalau sekiranya bacaan kita selama ni tak betul. Yang ketiga, orang lain yang arif, yang qari, maka dapat mengajar orang lain membaca Al-Quran dengan betul. Yang keempat, bagaimana kita ada tadarus Al-Quran, maka setidak-tidaknya kita dapat memahami apa-apa ayat yang kita baca. Ini kata ulama. Dan ini dan juga tuan-tuan sekalian. Makna tadarus Al-Quran, boleh di situ diselitkan maksud ayat. Sebagaimana Tuan Haji Omar Majid sebut tadi. Maknanya bukan sekadar kita membaca Quran, tetapi kalau boleh tadarus Al-Quran itu, kita memahami maksud ayat yang dibaca dan tadabbur, yakni memahami dengan mendalam ayat-ayat yang dibaca. Walaupun kita bukan orang Arab. Betul lah. Kalau sekiranya kita orang Arab baca, kita baca terus faham. Tapi kita orang Melayu ni, kita nak cakap Arab pun susah lah. Ustaz, entah nak tanya Ana lah. Kalau macam ni nak cakap Arab terbalik. Siapa nak jawab, siapa yang tanya ni? Contohlah. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita belajar tadarus Al-Quran tadi, bukan kita nak mengejar ending khatam dah. Setidak-tidaknya dia dapat memperbetulkan bacaan daripada tak betul jadi betul. Itu yang priority, yang utama. Itu yang kita nak letakkan maqasid, matlamat, tujuan tadarus ni apa dia? Sebenarnya kita nak memperbetulkan bacaan. Kalau sekiranya tak khatam, tak apa. Janganlah pula yang lain lah pula. Tak syok lah tahun ni. Kita baru 10 juzuk lah bro. Sampai macam tu contohnya. Sampai dia seolah macam tak puas hati dengan. Kenapa pula kita tak puas hati? Sedangkan majlis tadarus itu sebenarnya banyak manfaat bagi orang yang mula nak mendekatkan diri dengan Al-Quran sebenarnya. Tapi syarat tadilah, bukanlah sampai huruf pun tak kenal. Kalau huruf tak kenal, itu tak boleh nak majlis tadarus. Jadi kita rasa bila majlis tadarus ini banyak mengajar aku tentang perkara-perkara yang patut aku belajar di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini antaranya. Kalau sekiranya kita boleh khatam, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak dapat khatam Quran, maka kita kena terimalah itu antara yang dimaksudkan sebagai tadarus Al-Quran. Wallahualam. Kejap lagi Ustaz, kita akan jawab soalan yang kedua Rosdin tadi yang katanya baca Al-Ikhlas 3 kali seumpama baca Al-Quran itu macam mana? Tapi kejap lagi Ustaz ya. Kita ada Zaharah Raimi di talian ketika ini, dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan Zahra sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, silakan dengan soalan. Okey, Ustaz, saya nak tanya lah. Biasa kalau tadarus ni kurang-kurangnya 2 orang kan? Okey, saya nak tanya kalau macam 30 orang baca 30 juzuk di rumah masing-masing. Okey, kemudian habis 30 tu khatam pula kat rumah masing-masing. Itu kira macam mana Ustaz? Baik. Terima kasih Puan Zahra atas soalan. Ini terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkaitan dengan hukum hakam lah. Orang Kuala Selangor kita laju terus tanya tu. Macam mana Ustaz? Ada 30 orang, pakatlah member kelas zaman dulu ni. Panggil-panggil semua, saya juzuk pertama, awak juzuk kedua. Jadinya, adakah dikira khatam? Baik. Kita ambillah musim PKP tahun lepas agak ketat. Tahun ni agak longgar sebab kita nampak pada tahun lepas ni tadarus online banyak Ustaz tuan-tuan sekalian, berlumba-lumba. Yang ni kumpulan WhatsApp ni buat tadarus dia, kemudian yang ni apa semua. Lain telefon jadi sibuk. Ya, memang lain telefon sibuk. Bila lepas daripada subuh ni orang semua dia online tadarus. Alhamdulillah. Sampai saya tengok ada satu orang kata dalam satu kumpulan tadarus tu, dia punya ramai orang di situ sampai view pun kat 20,000 orang tengok kan depa bertadarus Al-Quran. Bagus, ini satu orang kata ialah nak menggalakkan kita membaca Al-Quran kan bila mana kita bertadarus ramai-ramai. Soalnya tadi bila mana kita baca Al-Quran, katalah kita baca di rumah lain, di masjid lain. Dan bagaimana pula kalau kita baca Al-Quran, kita dapat khatam 30 juzuk Al-Quran dengan hanya seorang diri. Saya katakan tadi, kalau sekiranya kita mampu, kita punya bacaan dan kita faham tajwid, hukum tajwid ini apa dia, ikhfa apa dia, iqlab apa dia, hukum apa dia, nun mati apa, dan kita baca tadi, insya-Allah kita boleh baca dengan betul. Tetapi kalau sekiranya kita tak boleh baca dengan betul, maka kita duduk dalam satu majlis tadarus. Yang baca, kemudian ada yang semak, kemudian yang lain baca bergili-gili. Soal tadi, bagaimana pula tentang fadilat ataupun kelebihan yang kata pahala khatam Quran. Kalau kita kata kongsi, orang ni ambil 1 juzuk, orang ni ambil 1 juzuk, katalah 30 orang,
Jadi bahagi-bahagi. Satu orang ni ambil satu juzuk. Macam mana dikira khatam Quran? Khatam itu disebut sebagai khatam berjamaah. Bukan khatam seorang diri. Khatam berjamaah. Kalau sekiranya kita nak khatam seorang diri, bermakna kita baca daripada awal sampai akhir. Macam mana Sayyidina Osman Ibn Affan. Ya, dan ini tuan-tuan sekalian, satu rakaat sahaja. Satu rakaat boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. Allahu Akbar. Sayyidina Osman Ibn Affan. Hebatnya yang dikatakan ahli Quran. Itu betul. Dia khatam Quran maknanya seorang diri dia. Ya. Baik, kemudian begitu juga Imam Syafi'i bulan Ramadan sehari 2 kali khatam Quran. 2 kali khatam Quran. Imam Abu Hanifah sebelum sahur sekali khatam Quran. Bayangkan bagaimana mereka punya bacaan. Dan kalau sekiranya kita nak pahala yang banyak, sebab kita tahu ya, disebut dalam hadis kullun harfil hasanati 10. Satu huruf yang kita baca, ganjaran pahala kebajikan yang kata Rasulullah dapat 10. Dapat 10. Itu di luar Ramadan. Kalaulah kita baca pula di dalam bulan Ramadan yang baki lebih kurang dalam berapa hari? 3 hari lagi ni, 4 hari masuk hari ni. Allahu Akbar. Digandakan pula. Kita baca tu sunat, pahalanya dapat pahala wajib. Kita baca tu sunat, dapat pula pahala wajib. Berganda-ganda himpunan pahala yang kita dapat. Ni orang berebut di bulan Ramadan ni. Nabi kata alif lam mim, lam harfun, apa dia, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Dan bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya alif lam mim saja. Alif lam mim. Dapat kita 30 ganjaran pahala di sisi Allah, kita tak tahu. Samakah dengan 30 ringgit? Bukan. Samakah dengan 30 ribu? Bukan. Dia artinya kalau kita boleh habis seorang je kita baca lebih kurang ada 300 ribu huruf ya. Dan ingat tuan-tuan sekalian, bayangkan 300 kali dengan 300 ribu ni kali dengan 10, berapa juta yang kita dapat kalau kita boleh baca seorang diri khatam. Tapi kalau kita berkongsi dengan cara tadarus tadi, adakah kita dapat pahala? Sama juga, cuma pahala khatam itu secara jamak, secara jamaah, maknanya secara kumpulan, berjamaah. Jadi tak ada masalah lah. Janganlah kita kata, lah Ustaz, saya tak dapat pahala khatam Quran. Kalau kita mampu baca pula yang lain mungkin. Umpamanya lah majlis tadarus ni, mungkin kita ada geng kita kan. Baik, kita nak khusus untuk kita saja. Contoh kita sebelum tidur je satu juzuk. Contohlah, ataupun separuh juzuk. Sebelum tidur je satu juzuk. Makna 30 malam, 30 hari Ramadan. Kita boleh khatam seorang diri. Kemudian kita join pula dengan geng tadarus. Yang ini bagi saya lah, ya, pendapat saya, elok kalau kita rasa kita memang boleh membaca Quran secara sendiri, kita asingkan. Cara kita baca, saksing kita nak khatam sendiri 30 juzuk. Yang tu solid. Yang 30 juzuk, yang ada 114 surah dan 300 ribu lebih kurang hurufnya. Itu kita. Tapi kalau kita nak join dengan geng kita, sebab antara hikmah, ini hikmah tadarus ini, kata ulama, tuan-tuan sekalian, kita ada ukhuwah. Bila mana kita berkumpulan, kan ada ukhuwah. Kita sayang kawan kita daripada dia tertinggal bacaan yang salah umpamanya, kita dapat memperbetul. Ini ukhuwah dalam Islam. Sebab itu banyak hikmah kalau kita katakan majlis tadarus yang diadakan secara ramai-ramai. Subhanallah. Baik. Begitu indahnya Ustaz ya. Ya. Janganlah kita mempertikai itu dan ini. Sebenarnya kebersamaan itu penting. Ya, betul. Okey. Baiklah, kejap lagi Ustaz kita akan jawab soalan Rosdin tadi. Betul ke baca Al-Ikhlas 3 kali ini khatam Al-Quran? Kalau macam tu Al-Ikhlas je lah. Kejap lagi Ustaz ya. Kalau anda nak tahu jawapannya, terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Kembali selepas ini. Para penonton sekalian, setiap hari kita akan berhadapan dengan pelbagai permasalahan. Ada juga persoalan-persoalan yang membelenggu fikiran kita kan. Alhamdulillah di sini ada jawapan dan penyelesaiannya. Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Hari ini kita sembang-sembangkan. Kita dapatkan ilmu berkaitan dengan tadarus Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Cumanya para penonton sekalian, saya nak mengajak anda semua yang menonton secara langsung ketika ini, mari sama-sama kita kongsikan di laman sosial masing-masing. Secara langsung kita pada pagi
pagi ini untuk kita sama-sama dapat manfaat iaitu pahala yang berterusan. Orang lain pun tengok sebab kita kongsikan. Itu dia. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Baiklah Ustaz. Rosdin tadi yang tanya di Facebook, katanya soalan kedua beliau, baca Al-Ikhlas 3 kali seumpama baca seluruh Al-Quran. Jadi kenapa kita kena baca Al-Quran? Baca surah Al-Ikhlas mudahlah. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya bacaan surah Al-Ikhlas ni, Qul Huwallahu Ahad, tu banyak dia punya kelebihan. Ya, maksud Al-Ikhlas itu adalah kesucian. Dan memang kita kalau lihat dalam hadis yang sahih menyebut bahawasanya mereka yang membaca 3 kali daripada surah Al-Ikhlas itu seolah menyamai pembacaan 30 juzuk Al-Quran. Disebut sebagai Ahlul Wahid As-Samad, iaitu orang yang membaca di antaranya surah Al-Ikhlas itu dia membaca daripada 1/3 Al-Quran. Yang nilainya macam tu, memang besar fadilat. Kalau kita katakan dalam riwayat menyebut di antaranya, kita katakan Imam Hanbali umpama menyatakan barang siapa yang melintasi kubur, tanah perkuburan, dia menghadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ya, dia baca 11 kali. Maka kata Imam Hanbali, kamu akan mendapat pahala sebanyak mana jenazah mayat yang ada di kubur itu antaranya. Dan juga amalan kalau orang yang baca surah Al-Ikhlas sebanyak 21 kali umpamanya, ya, dia nak mencari barang yang hilang umpamanya, ya, tak jumpa, baca 21 kali surah Al-Ikhlas, insya-Allah moga-moga ya Allah permudahkan akan jumpa balik barang yang hilang. Jadi kita lihat, ya, kenapa dia dikatakan sebagai bacaan seumpama membaca satu Al-Quran, 3 kali bacaan. Kerana apa? Kerana dia punya ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mencakupi soal dunia dan akhirat. Ya, maknanya dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat. Baik, kita ambil yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang bersifat esa. Allahus Samad. Allah tempat kita minta pertolongan, Allah tempat kita minta sesuatu yang kita nak hajat. Kemudian lam yalid walam yulad, menafi. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sungguhnya Allah lah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini yang disebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila sekali kita baca 1/3, 2 kali 2/3, 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas menyamai 30 juzuk Al-Quran. Sebab di situnya kita lihat, ya, betapa kuatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab awaluddin ma'rifatullah, kata ulama. Awal agama itu mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah, jadi kita kuatkan dengan surah Al-Ikhlas, penyucian daripada kekotoran jiwa, hati. Dan kita baca lagi banyak penyucian hati berlaku. Kan itu dalam solat pun orang banyak membaca surah Al-Ikhlas da'i, tuan-tuan sekalian. Yang tu satulah. Hak yang kedua nak mudah lah. Itu juga. Sebab itu yang dihafal kan. Baca surah Al-Alaq panjang. Waqi'ah pula 96 ayat. Lagi demam kan. Baca surah Yasin 83 ayat. Lagi haru. Jadi senang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini di antaranya. Ya. Kalau kita kata dia, kenapa dijadikan sebagai bacaan yang menyamai 30 juzuk Al-Quran bila mana 3 kali baca? Sebab hubung kait seorang hamba dengan Allah, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut sebagai Ahlul Wahid Was-Samad. Maknanya kita mengesakan Allah. Lagi banyak kita baca Al-Quran, maka kita dapat mengesakan Allah. Sebab kita menyebut tentang ahadun, 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 ahad. Yang lain bukan maksud tidak berkait dengan Tuhan, berkait. Tetapi bila sebut Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ni kadang orang tak tahu. Bila sebut Qul huwallah, baru dia tahu. Bila sebut apa nama surah apa dia ayat surah Al-Ikhlas, dia tak tahu, pelik. Bunyi benda Al-Ikhlas sebab tak ada ayat Qul Al-Ikhlas kan, contohlah. Tak ada. Dia terus Qul huwallahu ahad. Tapi bila sebut Qul huwallahu ahad, dia tahu. Ini surah Qul huwallah. Ertinya kita membaca dia punya maksud di situ. Ya, mencakupi satu
yang dikatakan dari dalam Al-Quran, kandungan yang ada dalam Quran, kelebihan yang banyak. Kan itu power dia tadi disebut sampai hilang barang amalkan 21 kali. Dan juga kata ulama dan ini tuan-tuan sekalian, kalau kita rajinlah ya, selepas subuh 1000 kali kita baca surah Al-Ikhlas, maka Allah akan perkenankan hajat apa yang diminta kepada Allah dan Allah tetapkan iman. Itu kelebihan surah Al-Ikhlas. Sebab dia punya power tu ya. Bayangkan kalau 3 kali, sekali macam seolah sekali khatam Quran. Bayangkan kalau dia baca 1000 kali, berapa kali seolah umpamanya pahala yang dia dapat seolah macam dia khatam Quran kalau kita baca 1000 kali. Itu antara sikit sebanyak yang orang kata fadilat ataupun kelebihan powernya surah Al-Ikhlas yang kita fahami itu adalah surah yang berkait dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah. Mudah-mudahan kalau sekiranya banyak kita membaca Qul Huwallahu Ahad, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Lepas ni kalau orang rumah tanya, abang ni kalau solat tarawih Qul huwallah tabat yada. Itu je. Dah tahu dah jawapan dia nak tanya, nak bagi tahu kenapa baca Qul huwallah Ustaz ya. Itu je diulang je. Okeylah Ustaz. Sekarang ni kita nak tanya juga. Ini dari sudut pandang yang lain. Cantik soalan ini. Selalunya kita ambil keberkatan dari majlis ilmu. Jadi ini juga kita nak ambil keberkatan dalam majlis bersama dengan Al-Quran, iaitu tadarus Al-Quran. Cumanya melibatkan orang buta huruf dan kanak-kanak. Macam mana? Soalan daripada Pak Suli Romli katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan beliau, adakah orang yang buta huruf dan kanak-kanak juga layak untuk sama-sama turut dalam majlis tadarus? Dan apakah peranan mereka untuk sama-sama mendapat pahala berganda di bulan Ramadan yang mulia ini? Ini soalan daripada Pak Suli. Bukan apa Ustaz, saya pun terdetik juga. Dulu masa kecil-kecil teringin nak tengok atuk-atuk baca Quran. Kena halau Ustaz. Ya, betul. Silakan, macam mana? Baik, terima kasih Da'i dan tuan-tuan dan puan sekalian. Betul lah, kadang kita dulu masa kecil-kecil nak campur dengan orang tua di surau masjid ni, kadang jauh-jauh. Kita pula dihalau kan, balik-balik ngomong budak lagi katanya kan. Gitulah lebih kurang bagi orang tua yang tadarus. Tapi hari ni terbalik dah sebenarnya. Kadang-kadang orang tua dah tak nak tadarus dah. Ramai pula budak-budak, kanak-kanak yang dia nak bertadarus Al-Quran. Kita pun kadang-kadang pelik juga kan. Patut-patut lagi tua kita lagi kuat kita baca Quran. Maknanya kita tahu kita dah nak mati. Sebab di antara hikmah ya, membaca Al-Quran ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kata budak lagi kan, dia ni orang kata hidup lambat lagi lah, nak matinya macam itulah. Kita kata sepatut kita lah. Tapi kenapa hari ni tidak? Kadang-kadang budak lagi. Dia seronok bertadarus, dia seronok mengaji ramai-ramai. Ya. Kan itu kita nak kena budayakan. Baik. Soalan tadi, bila mana ada yang buta huruf, kemudian ada mungkin yang lemah bacaan ataupun yang kanak-kanak, boleh tak join? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Tetapi kita kena jaga adab lah. Sebab kita nak baca Quran, nak kena ada wuduk umpamanya. Itu antaranya. Budak-budak yang nak baca Quran, nak pegang Quran, maka jaga adabnya. Kemudian bila mana yang keduanya, bila mana kita lihat tadi yang buta huruf, tengok. Kalau sekiranya terlalu orang kata terlalu kuat dia punya ataupun dalam keadaan dia punya kesalahan dia besar, seelok-eloknya dia kena dididik, dibimbing oleh satu orang guru untuk dia belajar dengan cara yang baik dan bersistematik. Mungkin Iqra pertama, Iqra 1, Iqra 2. Kalau sekiranya dia join terus dengan majlis tadarus, sebab takut nanti orang akan, orang kata betul tunggu-tunggu, dia ni lambat sangat nak habis. Kan masing-masing tadi nak mengejar khatam. Kalau dah kita bawa budak yang baru nak kena alif bata, alif baris di atas A, alif baris di bawah I, alif baris di depan U, A, I, U. Kalau baca A, I, U ni bukan tadarus. Ini dia nak belajar. Dia belajar ni kita kena ada kelas khas lah. Maknanya ada kelas khas untuk kanak-kanak. Itu yang terbaik. Masjid surau, saya sarankan. Makna ada satu tempat yang mana kita ambil seorang ustaz. Ya, supaya apa dia, ustaz ni boleh mengajar anak-anak. Yang itu terbaik. Daripada kita halau dia, daripada kita kamu kecil lagi, kamu tak reti tak.
ataupun tak lancar nak baca. Itu kita kata satu keadaan yang tak baguslah. Tapi kita panggil ustaz, itu yang terbaik supaya dapat mengajar untuk budak-budak ni. Supaya mereka nanti mungkin 2 tahun lagi ke ataupun setahun je kita bagi dia latihan bimbingan. InsyaAllah tahun depan dia boleh join dah grup tadarus ni. Yang kata ni kami ni orang tua ni, kami nak baca sampai khatam Quran. Sebenarnya boleh. Baik, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safarah al-kirami al-bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqu lahu ajrani atau kama qala. Apa maksud tuan-tuan? Nabi kata, bagi orang yang mahir membaca Quran. Ini bagi orang yang mahir membaca Quran, dia ada geng tadarus dia, mungkin barangkali dia boleh sebulan khatam 2 kali. Yang ni kata Nabi SAW, al-mahir bil Quran ma'as safarah al-kiram al-bararah. Dia berada di dalam syurga nanti bersama dengan malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Makna orang yang mahir membaca Quran ni besok akan masuk ke dalam syurga di akhirat dan bersama dengan para malaikat, dimuliakan oleh Allah bersama dengan para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Baik, Nabi nak bagi keseimbangan, Nabi nak bagi peluang. Nabi kata apa pula? Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Nabi kata wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Bagi orang yang membaca Quran dalam keadaan wa yatata'ta ni maknanya dalam keadaan dia sukar dan susah. Tak tehlah kita kata nak sebut maknanya nak habiskan innalladzi itu nak dekat 3 saat kot. Kan dia tak lepas. Innalladzi, ladzi bukan lazzi. Perbetulkan ladzi itu pun payah. Dia baca memang sukar. Mungkin satu lagi da'i, mungkinlah kita kata gagap ke. Ada orang macam tu. Termasuklah wa yatata'ta, susah, sukar. Maka kata Nabi SAW, fihi wa huwa 'alaihi syaqqu lahu ajrani. Maka dia mendapat 2 pahala. Allah, nampak? Bagi orang yang dia tidak, orang kata tidak mahir, dia tidak fasih ataupun dia tidak fluent, ataupun dia tidak smooth dalam bacaan dia. Tapi nampak Nabi kata don't worry, be happy. Nabi kata orang yang macam ni bila dia baca dalam keadaan wa yatata'ta, dia dapat 2 pahala. Satu pahala yang mana tadi susah nak baca, yang kedua yang dikatakan juga dia berusaha walaupun susah tapi tetap jiwa dia, tuan-tuan sekalian, hati dia nak memperbesarkan Allah, mengagungkan Allah sebab dia sudah ada cintanya kepada Al-Quran. Malu kita yang mulut kita fasih bercakap, mulut kita pula hebat kalau menyanyi, apatah lagi lah. Sayangnya tuan-tuan, kalau kita tidak dapat membaca Al-Quran, bayangkan bagaimana esok di akhirat. Jadi kerana itu soalannya tadi, sebaik-baiknya kalau yang masih lagi peringkat Iqra, maka selesaikan dulu. Tapi kalau ada yang bacaan dia okey, cuma perlu diperbetulkan, maka kita kata tidak salah. Maknanya dia boleh join dalam satu grup tadarus Al-Quran itu. Wallahualam. Paling penting pengurusannya Ustaz. Jangan dihalau terus tuan-tuan perempuan. Okey, kejap lagi Ustaz, ada lagi dan lagi kita akan kongsikan, terutamanya berkaitan dengan topik kita tadarus Al-Quran ni. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Tunggu kembali selepas ini. Assalamualaikum Ayah. Wan rindu sangat dengan Ayah. Ayah tunggu Wan balik tau. Nanti Wan tolak Ayah masak. Apa tu disebut tu? Langganan 6 bulan beras perang Ayah. Selain daripada beli kat kedai, Eco Brown juga sediakan khidmat untuk hantar beras perang Ayah terus ke rumah. On time pula tu. Langgan pakej 6 bulan di shop.ecobrown.com sekarang. Hanya RM26 sebulan, penghantaran percuma di seluruh semenanjung Malaysia. Eco Browns. Tapa. Patu. Tapa. Patu. Gerak. Sasa dah ke mana ni? Nak balik lah. Amak, kita kawan lah. Kawan. Atuk ni, Tapa tak puasa lah.
Situasi yang yuk. Habis kenapa jawab? Tak bos. Diam. Dah. Assalamualaikum Mustafa. Setiap Rabu dan Khamis 9.30 malam. Salam sayang di TV9. Mana mungkin sebuah empayar gemilang yang bertunjangkan Islam menguasai segenap Nusantara tiada masjidnya. Apakah Masjid Agung Melaka terletak di puncak bukit? Saksikan Minggu Akhir Jejak Rasul setiap Jumaat hingga Ahad 6.30 petang hanya di TV3. Alhamdulillah, bulan yang kita rindu, bulan yang kita tunggu, bulan yang paling mulia, bulan Ramadan tiba lagi. Marilah sama-sama kita menjadikan bulan Ramadan kali ini lebih bermakna dan istimewa. Tingkatkan iman, perkasakan amalan. Salam Ramadan dan salam sayang daripada kami di Tanyalah Ustaz Ramadan TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taubat seorang hamba, seorang raja, apa yang baik dia boleh bagi kepada rakyatnya ialah kasih sayang, belas kasih. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat daripada apa yang manusia boleh bagi. Bila Allah menawarkan pengampunan kepada hamba-Nya. Dalam sejarah manusia, pernah tak ingat nama Imam Malik bin Dinar? Seorang ulama yang alim yang sebelumnya adalah seorang peminum arak yang tegar. Masih ingatkah kita kepada para sahabat bagaimana mereka dulu minum arak, tetapi selepas Islam datang mereka semulia-mulia manusia yang diampunkan Allah dan disebut gelaran kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka. Luar biasa pengampunan Allah kepada hamba-hambanya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sekiranya kita datang kepada Allah dengan dosa sebanyak pasir di lautan, Allah datang kepada kita dengan pengampunan yang banyak seperti itu atau lebih lagi daripada itu. Mungkin seluas langit, sedangkan pasir di lautan sebesar bumi, pengampunan Allah seluas langit. Masih ingatkah kita kisah taubatnya beberapa hamba Allah yang akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Sehinggalah manusia terakhir yang keluar daripada neraka masih dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan layanan yang luar biasa. Itu adalah orang yang terakhir, banduan terakhir yang tertulis padanya, banduan neraka yang terakhir keluar. Masih layanan Allah dengan penuh belas kasih yang tiada bertepi. Jadi siapalah kita? Sedangkan Nabi memohon ampun pada Allah sehari 70 kali, 100 kali. Para sahabat beristighfar, bertasbih sebelum tidur 2000 kali. Sedangkan mereka diampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang seperti Ahlul Badar. Kita sepatutnya melazimkan diri kita dengan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kerana istighfar di sisi Allah sangat tinggi kedudukannya.
Bayangkan seorang tua di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dimakbulkan doanya hanya kerana istighfarnya. Bukankah dalam surah Nuh disebutkan bahawa beristighfar kepada Allah, Allah menerima taubat. Kerana istighfar itu Allah boleh menjalankan awan di langit untuk menurunkan hujan ikut kehendak kita dan boleh mengkayakan kita dengan anak dan juga harta hanya dengan istighfar. Dan istighfar ini membawakan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling cantik untuk kita memperbanyakkan istighfar. Kerana pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu taubat, pintu kasih belas Allah terlalu luas di bulan Ramadan. Marilah kita merendahkan diri kita. Marilah kita tawaduk depan Allah. Marilah kita tunduk sujud depan Allah. Hilangkan kesombongan kita. Minta ampun. Tunduk merendah diri depan Allah. Mohon ampun atas salah silap kita. Kenapa kita sombong depan Allah? Kerana esok lusa kita akan kembali dan bukan tak ada orang yang dah kembali depan mata kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama ya. Bulan Ramadan ni kita memohon istighfar untuk Allah ampunkan dosa kita. Semoga Allah mengampuni tuan-tuan dan saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Itu dia kapsul Ustaz Don 5 minit bersama dengan Ustaz Don dalam topik kita iaitu taubat seorang hamba. Subhanallah, begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Dalam kita duk fikir negatif, adakah Allah terima taubatku ini? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luas pintu taubat kepada kita. Baiklah, masih lagi Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Pada pagi ini kita sembang-sembangkan, kita dapatkan ilmu manfaat berkaitan dengan tadarus Al-Quran bersama dengan Ustaz Halim Din. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak sambung perbincangan kita ni, ada pemanggil di talian iaitu Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dai Hadari. Apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat berpuasa dan habis dah ni di hujung-hujung Ramadan dah kita. Betul Kak Yat. Kak Yat ada masuk tadarus juga ke? Alhamdulillah, Jumaat lepas kita dah khatam. Alhamdulillah. Jadi mesti ada soalan nak tanya kepada Ustaz ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Kak Yat nak tanya, apakah adab terbaik bila kita nak menegur orang yang lebih tua daripada kita? Sebab kadang tu kita faham alasan dia orang menggunakan gigi palsu nak betulkan makhraj dan sebagainya. Dan soalan kedua, bila tiba ayat tilawah, apakah tata cara terbaik untuk kita sujud tilawah atau sekadar membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Dan lagi satu Ustaz, saya ada kawan yang kurang mahir membaca. Dia nak ikut tapi dia segan. So ayat cakap dengan dia, tak apa, datang dengar saja. Macam mana keadaan tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Yat. 3 soalan beliau tanya. Yang pertama, itu dia macam mana Ustaz? Yalah, nak menegur orang yang lebih tua ni. Kadang-kadang tu tengok muka garang benar. Nak tegur takut. Sekali kita nak tegur, dia pandang kita balik kan. Macam mana tu Ustaz? Yang keduanya, macam mana sujud tilawah itu? Kemudian yang ketiga, nak mengajak kawan tu. Macam mana Ustaz? Baik, bila mana bacaan ni, tak kira siapa lah sebenarnya. Maknanya faktor usia ataupun baik kroni ke kawan ke, kalau salah tetap salah. Sebab itu bila tadarus ini maknanya kita menyemak bacaan orang yang membaca, dan kalau sekiranya dia salah membaca kita kena tegur. Soal dia tua ialah kita mungkin di situnya kena hikmah. Itu saja. Kalau kita tegur orang kata secara lantang mungkin takut dia kecil hati, tapi sebenarnya ahli tadarus ni kena faham. Dia bersedia untuk ditegur apabila salah bacaan dia. Itu syarat masuk tadarusnya. Bila kalau kita kata orang tegur, jenis orang ada jenis manusia ni dia tak boleh ditegur. Apapun kira dia yang champion, dia kira hero, tak boleh lah. Sebab bila tadarus memang kita bersedia untuk ditegur. Kan macam kita belajar, memanglah kita mumpung kita sebagai seorang pelajar. Makna sebagai mudaris, seorang guru dia mengajar kita tak tahu, kita ditegur.
bermakna kita kena terima lah sebab kita belajar. Lain kalau kita mengajar. Itu lain, maknanya kita tak ditegur. Tapi tidaklah semestinya kita tak buat salah walaupun kita dah tahap menjadi seorang qari umpamanya. Mungkin ada juga perkara yang mungkin ada orang nak tegur kesilapan dan kesalahan kita. Jadi artinya kita menegur itu adalah suatu yang wajib lah kalau dalam majlis tadarus tadi. Soal dia orang tua tak tua itu cerita kedua. Ya. Cuma hikmahnya kita berlembut lah. Mungkin adalah cara yang mungkin dia boleh terima. Jadi kedua-duanya kena berlapang dada. Yang menegur, yang ditegur. Lebih-lebih lagi lah yang ditegur tu kena terima hakikat bahawa bacaannya bacaan yang salah, bacaan yang tak betul. Kalau tidak, sampai bila bacaan dia salah. Sedangkan dalam solat pun Tok Imam boleh ditegur. Betul lah, nampak. Itu konsep kita nampak. Bila imam salah, kita boleh tegur, maknanya terlupa bacaan, kita boleh sambung ke ataupun kita nak sebut bacaan supaya diingat balik umpamanya. Dan kalau sekiranya ada perkara-perkara yang ni, kita boleh subhanallah umpamanya kan. Betul. Maknanya cara menegur tadi. Walau bagaimanapun tidak bolehlah kita kata sebab dia tua ni aku tak tegur dia lah. Jangan. Dan kita kena sangka baik. Mungkin menegur ini dengan cara menegur yang macam ni mungkin dia boleh terima dan dia dapat memperbetulkan apa dia bacaan dia daripada tak baik kepada bacaan yang berbaik dan berkualiti. Dan yang kedua tadi tentang bagaimana sujud tilawah ataupun kita kata sujud sejadah lah. Bila mana kita baca bertemu dengan ayat-ayat sejadah, kharru sujjadan wasabbahu bihi, dalam apa dia bacaan pagi Jumaat tu umpamanya, kharru sujjadah, maknanya kita waktu itu ada ayat sajadah, lalu kita pun turun dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara adabnya kalau kita katakan tadi, dia ada wuduk dan sujudnya itu menghadap kiblat. Jangan pula menghadap membelakangi kiblat. Jadi kita menghadap kiblat macam sujud dalam solat lah. Bacaan tu terpulanglah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu ila akhir. Ataupun kalau kita tak hafal, bolehlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar umpamanya. Itu jadi sujud sajadah ini sunat. Kalau kita buat dapat pahala. Banyak ayat-ayat sejadah dalam Quran, kalau kita lihat dia ada tanda mungkin di atas ataupun di bawah ayat sejadah dengan berwarna merah dan sebagainya. Jadi bila kita baca kita tahu ini bertemu dengan ayat sajadah ni, maknanya sunat untuk kita sujud tilawah ataupun sujud sejadah tadi. Itu antaranya cara bagaimana kita nak apa dia sujud sejadah. Dan kita berdiri kemudian kita sujudlah, ada niatlah untuk sujud sejadah tadi. Baik, kemudian apa dia yang ketiga, mengajak kawan yang segan. Mengajak kawan untuk tadarus samalah. Artinya ini suatu yang baik. Kita menyeru kepada siapa-siapa pun sebenarnya, ahli keluarga kita, rakan, taulan, kan? Kalau kita rasa majlis tadarus ini lagi ramai lagi bagus, kita kata, kita buat 2 kumpulan umpamanya, 1 kumpulan 5 orang, 1 kumpulan lagi 5 orang. Kalau nak tambah lagi umpamanya, tengok rakan-rakan pun maka musim PKP ni ramai pula yang berminat. Alhamdulillah, kita kata. Ini satu orang kata booster lah. Dalam bahasa sekarang ni booster, penggalak. Kita ni menjadi orang yang menggalak, encourage yang lain, rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat kita supaya boleh membaca Al-Quran bersama dengan kita. Daripada dia mungkin tak minat baca Quran dengan kawan-kawan, rakan-rakan, dia malu juga. Akhirnya dia join. Sedap pula. Sebab bila mana kita baca Quran ni, ingat tuan-tuan sekalian, dia menenangkan jiwa. Disebut dalam Quran kan, disebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maknanya barang siapa yang mengingati Allah, hati dia jadi tenang. Mengingati Allah ni, kata ulama, bukan hanya zikir dengan hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, dah. Di antaranya dengan membaca Quran. Dengan membaca Quran, dia boleh menenangkan jiwa dan hati kita. Bila mana kita ada masalah, kita ada macam-macam, serabut nak fikir itu dan ini. Masalah duit, musim Covid lagi. Janganlah kita tinggal Quran. Antara tadi, kita ambil kawan-kawan tadi, ajak dia, rakan-rakan tadi, invite dia masuk dalam grup. Dalam grup WhatsApp ni, WhatsApp tadarus umpamanya. Jadi seronok kita pun dapat video call live kan. Tapi janganlah tengah tadarus pula sembang kuih raya pula. Yang tu kan. Tadarusnya bisnes lagi. Itu. Tadarus 5 minit, sembang kuih raya nak dekat 1 jam. Itu tak jadi lah tuan-tuan kan. Jadi kita ambil fokus untuk tadarus je. Cerita kuih raya selesai tadarus. Itu nak cerita kuih raya tak apa dah. Tapi habiskan dulu tadarus ni. Itu antaranya kita punya effort, usaha ikhtiar untuk sama-sama menghidupkan Quran. Kita kata Quran time, maknanya
kita ambillah masa dengan Quran. Sebab dia surat khabar daripada Allah. Kalau surat khabar daripada manusia kita baca, takkan surat khabar daripada Allah kita nak pinggir, kita nak biarkan Allah. Malu kita besok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, saya pernah mengikut rombongan dakwah keluar 40 hari dululah Ustaz ya. Di mana kami sangat terkesan apabila setiap hari dibacakan muntaqab hadis, kitab hadis, bagaimana sirah Nabi SAW, dan sebenarnya itu mendidik jiwa kami waktu tu. Ini sekadar perkongsian pengalaman Ustaz lah. Cumanya bila dikaitkan dengan Al-Quran Ustaz, soalan daripada Mazni Hasan, apakah perbezaan antara tadarus Al-Quran dan membaca tafsir Al-Quran? Jika kita membaca tafsir Al-Quran, adakah kita dikira telah mentadabbur Al-Quran? Jadi macam mana Ustaz? Adakah dikira tadabbur Al-Quran apabila selesai sahaja baca Al-Quran, macam dakwah itulah, kita baca pula tafsir dia, adakah dikira sebagai tadabbur? Yang pertama yang sebut sini, dua-dua ni adalah suatu amalan kebajikan, dapat pahala. Sama ada membaca tadi tadarus, yang keduanya tafahum, tadabbur Al-Quran. Cumanya kalau nak tanya tentang kelebihan, kalau pahala itu maknanya kita ambil, walaupun orang tu dia tak mahir bahasa Arab, walaupun dia tak tahu apa maksud apa yang dibaca, maka tetap Nabi kata kullun harfil hasanati asyar. Maknanya kita baca baru dapat 10 kebajikan pahala dai dan tuan-tuan sekalian. Kalau kita baca, tapi kalau kita hanya melihat kepada tafsir, membaca tafsir ni apa dia, alif lam mim, Allah saja yang mengetahui. Ya, kemudian zalikal kitabul la raiba fih, kita baca dia punya maksud dia, itulah alkitab Al-Quran yang apa dia, zalikal kitabul la raiba, yang tidak ada keraguan padanya. Kita baca tafsir dia, kita tak dapat pahala seperti mana baca satu huruf ayat Quran. Itu kelebihan orang yang membaca satu huruf, 10 kebajikan pahala dia dapat. Kalau dia baca satu huruf tadi ataupun satu ayat, kemudian dia baca pula tafsir, tadabbur pula, kemudian tambah lagi pula tafahum dan juga dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran di situ, pahalanya Allah orang kata berpanjangan dan bersambung. Itu yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau kita katakan tadi baca saja dah dapat pahala dah. Kalau tanya tadi, sama tak? Memang kalau kita kata baca tafsir dengan baca Quran yang betul ayatnya itu, maka tidak sama dari sudut pahala. Akan tetapi, kita baca Quran dan kita juga yang terbaiknya dapat memahami makna yang kita baca pada ayat. Itu lagi feel. Dia datang, kita rasa macam, oh ini rupanya ayat yang Allah turunkan. Oh ini maksud dia, ini kefahaman dia. Oh yang ni aku nak kena amalkan. Selama ni aku cari ayat solat mana dia, rupa dah jumpa dah. Di antara dalam Quran, aqimus solata wa atu zakah. Semayang dan juga zakat itu yang difardukan oleh Allah. Selama ni aku tercari-cari, ya ke zakat ni wajib, ya ke semayang ni wajib. Contohlah, kita kata contoh. Jadi bila mana dibaca, dia tahu bahawa Allah memfardukan zakat, solat dan zakat. Begitu juga haji dan seumpama dengannya. Ertinya orang yang membaca dan mentadabbur dan tambah lagi 1+1 lagi 3 in 1 lah kita kata, mengamalkan yang ni kita kata dia ihya Al-Quran, dia menghidupkan Al-Quran, penghayatan Al-Quran dalam erti kata yang sebenar, yang signifikan lah, itu maksud dia. Wallahu a'lam. Baik, kejap lagi Ustaz, saya nak tanyakan tentang perkembangan terkini, situasi terkini COVID-19. Jadi bagaimana pula kalau tadarus secara dalam talian? Itu semua kejap lagi Ustaz ya. Kalau anda nak tahu, nantikan terus bersama dengan kami. Kita nak tutup dulu di TV3, insya-Allah akan ada sambungannya selepas ini di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, Istimewa Ramadan. Tanda pagar, salam sayang. Kembali selepas ini. Proklamasi darurat memberi lebih kuasa kepada pasukan keselamatan bagi memastikan perundangan dan tindakan keselamatan lebih menyeluruh dalam memerangi COVID-19.
Melihat keadaan kritikal akibat penularan wabak di institusi penjara dan depo tahanan imigresen, pengambilalihan kem program latihan khidmat negara PLKN dilaksanakan untuk tujuan kuarantin dan mengurangkan kesesakan di kalangan Banduan dan Pati. Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan penggunaan 13 kem PLKN sebagai penjara sementara bagi kegunaan Jabatan Penjara Malaysia dan 3 daripadanya digunakan sebagai depo tahanan sementara Pati untuk kegunaan Jabatan Imigresen Malaysia. Inisiatif pengambilalihan ini telah dapat mengurangkan kesesakan dan seterusnya mencegah penularan wabak COVID-19 di kalangan Banduan dan Pati. Asal gelap sunyi, biasa tak macam ni. Siapa tu? Mas Nak ke tu? Alah, biasa malam ni pula. Hari ni pula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa saya pula ni? Aduh, ekor pula ni. Apalah dia ni, dah lah tak ikut SOP. Mask pun tak pakai. Ada. Memang nampak ah. Ada nampak. Nampak ah. Kali biru kan. Nampak kan? Gerak. Sasa dah ke mana ni? Nak balik lah. Amak, kita kawan lah. Kawan. Atuk ni, kenapa tak puasa lah? Puasa yang yuk. Habis kenapa jawab? Tabash, diam. Dah. Assalamualaikum Mustafa. Setiap Rabu dan Khamis 9.30 malam. Salam sayang di TV9. Bulan puasa kali ni mesti lain daripada lain kan? Yelah, tiba-tiba dia dibawa dua kawan yang saya tak kenal. Mestilah marah kan? Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza. Kami bawakan juga ilmuwan yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu nak memberi kefahaman kepada kita semua tentang pelbagai topik. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, istimewa Ramadan pada pagi ini, pagi 26 Ramadan, kita sama-sama dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan topik kita Tadarus Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Baiklah, masih lagi belum terlambat untuk anda tanyakan soalan. Boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh saja hubungi kami di talian 0377261603. Baiklah, Ustaz, sebelum kita nak rehat tadi, saya tinggalkan soalan. Ialah situasi sekarang ini pandemik COVID-19 dan ramai yang mungkin tak dapat nak berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan tadarus Al-Quran seperti mana sebelum ini. Jadi Ustaz, adakah dibolehkan kita bertadarus secara online ataupun secara dalam talian ini? Dan kita risau juga kalau tiba-tiba tengah serok terus tersangkut. Oh, gitu je muka Abang Haji. Ini macam mana nak dikira tu, nak tegur macam mana pula tu? Silakan Ustaz. Terima kasih Dai, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena faham sekarang ni kita kehidupan norma baru disebabkan wabak pandemik COVID yang menular. Dan sudah tentu banyak aktiviti-aktiviti yang kalau kita lihat terhad Dai dan juga tuan-tuan sekalian. Contoh rumah yang kadang-kadang dijadikan sebagai pejabat, work from home kita katakan. Dan macam tu juga majlis tadarus yang selalu ada di masjid, surau, akan tetapi terhalang disebabkan COVID. Jadi bila adanya dengan kecanggihan alat teknologi, alat gadget, handphone dan sebagainya, dengan apa dia berbagai-bagai internet dan sebagainya. Jadi kita nak memanfaatkan ada video call dan seumpamanya. Jadi hukum dia bagaimana sekiranya kita orang kata apa dia divert kita alihkan daripada tadarus bersemuka secara liqa, secara berjumpa, kemudian kita tukar kepada online yang tidak bersemuka.
walaupun bersemuka tetapi jaraknya orang kata di antara satu dengan lain tu melalui talian maya. Jadi hukumnya kata ulama, hukumnya harus ya kita membaca tadarus Al-Quran tadi dalam keadaan secara online ya. Cuma pastikanlah dia punya adabnya, jaga ya, pegang Quran, maka kalau Quran tu mushaf Quran kita kena ada wuduk dan apa dia pastikan bacaan tu bacaan yang baik yang kita baca dan dalam keadaan kita menutup aurat umpamanya. Janganlah sampai keadaan yang muslimat umpamanya baca Quran dalam keadaan tidak bertudung umpamanya. Baju kelawar je. Baju kelawar udah jadi kelawar je kan. Pahal. Begitu juga yang lelaki dalam keadaan tak baju umpamanya. Dengan kain plekat aja pahal nampak pusat lagi. Itu ada adab kena jaga sebab kita tak duduk di masjid. Bila tak duduk di masjid kita rasa macam free lah, bebas. Aku nak buat macam mana gaya yang aku duduk di rumah. Janji nampak muka je. Ya, tubuh badan tak nampak. Jangan. Sebab ingat yang kita pegang tu Quran. Jadi adab tadi kena jaga supaya tidak kita apa yang kata jadi orang yang tidak beradab dengan Al-Quran itu sendiri. Dan bila mana kita online tadarus ni sama jugalah kita membahagikan juzuk kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang boleh menghabiskan bacaan. Dan kalau ditanya juga bagaimana pahala? Maknanya pahala khatam Quran itu kita tidak dapatlah keseluruhannya tetapi pahala bacaan itu dikira. Kalau kita baca satu juzuk umpamanya yang lain dengar dan bila yang lain baca kita dengar, pahala baca dan pahala dengar tu dapat. Tetapi khatam Quran tidak dikira seorang yang khatam Quran. Macam saya sebut tadilah di awal. Kalau nak khatam Quran dia kena daripada awal sampai akhir dia seorang yang baca, dia seorang yang baca. Begitu. Baik. Baik Ustaz, zaman dahulu kita semua sedia maklumlah sangat meriah Ustaz. Memang sangat meriah. Saya ingat lah bagaimana atuk, arwah atuk kemudian dengan wan bersama dengan jemaah surau dan juga masjid ni menghidupkan tadarus Al-Quran di kampung-kampung. Jadi zaman sekarang ni macam mana kita nak menghidupkan kembali dan juga nak mendidik anak muda juga meneruskan satu budaya yang saya rasa ini patut diteruskan iaitu tadarus Al-Quran ini. Silakan Ustaz. Baik. Saya nak ambil satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Atau kama qala. Apa maksud? Nabi kata tidaklah berhimpun suatu kaum di mana-mana masjid yang disebutkan tadi baitim min buyutillah, maknanya di mana-mana tempat rumah ibadat orang Islam. Kata-kata masjid-masjidlah ataupun surau dan seumpama dengannya. Ketika itu mereka membaca ataupun sedang membaca Al-Quran kitab Allah dan bertadarus bainahum di antara mereka sendiri. Melainkan illa, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah turunkan rasa tenang kepada hati mereka orang yang bertadarus yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lalu Allah turunkan yakni Allah limpahi rahmat ke atas mereka. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, lalu ketika itu wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat Allah. Dan serta Allah akan menyebut wa dzakarahumullah, Allah menyebut nama orang yang bertadarus itu di hadapan para malaikatnya. Allah, ini kelebihan orang yang bertadarus Al-Quran, yakni di masjid, di surau. Persoalan tadi dai, bagaimana kita nak tarik minat, nak attract minat lebih lagi, kita kata generasi new millennium, generasi Y, kita kata generasi yang kita kata hari ini anak-anak remaja. Kita lihat hari ini ramai di antara anak-anak muda, anak remaja kita memanglah. Kalau tanya passion makna minat mereka ni betul tak dengan Al-Quran, kita nampak ada yang langsung tak solat macam mana nak baca Quran. Hari ni nampak anak-anak tidak didedahkan dengan Quran. Mak ayah sibuk dengan kehidupan, nak cari rezeki, kerja siang malam. Sampai anak dia dipinggirkan. Sebab ialah bila saya juga terlibat dengan sekolah tahfiz ni, dai dan tuan-tuan sekalian, kita tahu tempat saya sekolah yang paling mudanya 10 tahun. 10 tahun. Tapi alhamdulillah, saya tengok bukan senang kata satu mak bapak nak memisahkan diri dia dengan anak-anak dalam keadaan perlukan lagi kasih dan sayang.
10 tahun darjah 4. Bagaimana anaklah dah terpisah dengan ibu ayah. Semata-mata ayah hantar anak tadi bukan takat membaca Quran tuan-tuan, tetapi nak menghafal Quran. Alhamdulillah. Walaupun 10 tahun, kita kata kecil lagi, dengan disiplinnya, walaupun 10 tahun, tapi bangun 4:30 pagi, kemudian bertahajudnya, kemudian zikirnya, berdoanya, bersembahyangnya, dan baca Quran. Itu sah ceritalah, menghafal Quran, membaca Quran, kemudian mengaji, belajar lagi, ya, subjek bahasa Arabnya, subjek diniahnya, ada fiqahnya, ada tajwid dan sebagainya. Di sini kita nampak pada ibu dan bapa lah yang di antara puncanya. Kalau nakkan jadi anak tadi generasi Al-Quran cemerlang, maka mak bapak berperanan penting lah, kita kata. Paling utama mak bapak. Bila mana mak bapak tidak mengendahkan, ataupun mak bapak ni tak alert, dia tak sensitif dengan tak tahu. Jadi bayangkan kita besok tengok anak-anak dah besar, katalah dia dah kerja, dah berkeluarga, dia duduk satu tempat taman ataupun satu kampung, ada surau masjid. Bila tak dididik, dia tak dibimbing daripada kecil, bagaimana anak-anak nanti nak membiasakan diri di masjid surau? Jadi kekok dia. Bahkan kalau kata sunnahnya menyambut kelahiran anak itu diazankan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Dia tak lebat dah ini, tuan-tuan sekalian. Sebab apa dia? Dia tak tahu. Nak baca, nak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak diberi pendedahan ya? Tak ada pendedahan. Dia tak tahu apa dia azan. Ini jahil yang teruk ni. Sampai qamat pun dia tak tahu, azan pun dia tak tahu. Dia boleh bunyi je, tak tahulah kot. Boleh sebut hayya 'ala solah dia tak ingat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu mungkin ingat, tapi hayya 'ala solah, hayya 'al falah. Akhirnya dia tukar. Dia jadi semayang salah, tak semayang salah. Yang tu takut ni. Bunyi macam lawak tuan-tuan. Tapi tak mustahil besok langsung tak tahu. Nak azan pun tak tahu nak. Bila mana Quran tidak dididik daripada awal. Sebab itu mak bapak kalau boleh suruh anak-anak pergi ke surau, ke masjid. Tapi janganlah bapak suruh pergi masjid, anak-anak pergi masjid. Dia tak pergi masjid. Kan? Nak cerita dia. Jadi kita berperanan. Selain daripada guru-guru lah yang ada di sekolah dan sebagainya. Atau kan kalau anak mak ayah hantar anak ke sekolah agama, insya-Allah. Tapi tadilah maknanya tak hantar anak ke sekolah agama, akan jahil dan terus dalam keadaan jahil. Baik. Allah. Terima kasih Ustaz atas perincian tu. Kejap lagi Ustaz ada soalan daripada penonton kita berkaitan dengan Al-Quran digital pula ni. Kejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan, tanda pagar salam sayang. Kembali selepas ini. Alhamdulillah segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan, dan alhamdulillah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah terima segala amalan kita dari awal Ramadan sampailah ke penghujungnya, amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan puan-puan, jadikanlah juga Ramadan ini sebagai medan untuk kita sama-sama dapatkan ilmu, terutamanya menonton Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Hari ini ilmu berkaitan dengan tadarus Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Baik Ustaz, Mas Niza di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Bolehkah bertadarus menggunakan Al-Quran digital? Al-Quran yang ada dalam tab Ustaz kan? Bolehkah kita dengar dan ikut baca? Dan kalau boleh, mungkin saya tambahlah. Bagaimana adab-adab dia pula? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya. Kita lihat Quran yang paling utamanya kalau kita nak membaca Quran yang mashaf, maknanya kita lihat antara tatapan yang kita akan dapat pahala di antaranya melihat mushaf Al-Quran, iaitu yang mushaf Al-Quran tu dikira bila nak pegang kena berwuduk. Yang secara fizikal tu? Yang fizikal tu. Dia Al-Quran semua. Dia bukan ada terjemahan, dia tak ada tafsir. Jadi kita pegang tu kena ada wuduk, dan kita tengok saja mushaf itu pun dah berpahala.
Itu yang paling utama lah. Maknanya kalau kita nak bertadarus, ambil yang tu yang utama. Tapi hari ni lah, zaman hari ni kita boleh macam-macam download dalam macam-macam lah apa dia website itu ini apa semua. Adakah ini sama dengan apa dia dengan Mushaf. Quran Mushaf sebab dia digital? Maka jawapan dia boleh. Bukan kata masalah pula dah. Tidak menjadi masalah. Boleh kita. Mungkin kita nak tadarus contoh waktu itu kita dalam kereta. Quran di rumah. Alat kan canggih, sophisticated dah hari ni. Di hujung jari je semua kan. Jadi kita nak instant segera. Dalam kereta kita boleh ambil, kita tengok. Mungkin kita ada 2 handphone ke ataupun 1 tab. So kita boleh tengok, kemudian kita boleh apa dia membaca Quran. Tapi janganlah sedang drive pula kita nak membaca pula, langgar pula kan. Nak tengok lagi kemudian nak bawa. Mungkin kita di sebelah ke ataupun kita berhenti. Jadi adanya Quran digital kita boleh manfaatkan. Tapi kalau di rumah sebaik-baiknya kita ambil yang Quran Mushaf, itu yang kita baca sebab dia lebih utamanya ya, huruf-huruf dan sebagainya. Dan bila dah disebutkan tadi tentang adab, perlu kita jaga adab ya. Walaupun dia tidak syarat kalau kita baca Quran digital ni dengan berwuduk. Tapi kalau kita nak ambil wuduk itu lebih baik umpamanya. Dan apa dia kita janganlah ya ambil pula Quran digital tu baca dalam tandas. Itu tak boleh adabnya kan. Maknanya adab dia. Walaupun kita kata ini bukan masa Ustaz, ini kita handphone. Kan handphone ni macam-macam, kita boleh pegang. Dalam ni kita nak buat dalam tandas, kita boleh itu ini, nak main game dan sebagainya. Dan bila dibuka digital, ayat itu ayat Quran. Ingat, ayat itu ayat suci. Jadi kerana itu jangan kita orang kata apa dia mencemar kesucian ayat Quran. Baca tadi ya, kalau nak baca Quran digital jangan dalam tandas, dan kalau boleh juga dalam keadaan kita kalau seorang-seorang mungkin kita menghadap kiblat. Itu yang lebih baik ya. Kemudian apa dia aurat sama juga bagi wanita umpamanya muslimat ya. Walaupun Quran digital bukan mushaf, perlunya juga dia menutup aurat. Ingat masih lagi perlu ada adab macam tu. Bila mana jangan dalam keadaan kita rambutnya tak bertudung merembang gitu, kemudian dalam keadaan seksi pula tadi macam dari sebutlah dengan mengelawar baju kelawar mengelawar dia kan kelawar dia. Jadi dengan baju kelawar dia semua seksi, jangan. Walaupun digital, sebab kita kena hormat, ihtiram, ikram, memuliakan dan hormat. Quran itu adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, antara tanda-tanda hambanya segala taubatnya dan juga amalannya diterima dalam bulan Ramadan ialah mereka akan rasa untuk rindu Ramadan dan juga akan berterusan selepas Ramadan. Adakah tadarus Al-Quran ini juga ada kesannya setelah kita 30 hari bertadarus, selepas Ramadan itu juga ada susulannya? Ya. Saya suka buat perempuan begini. Bila mana kita berada sebulan Ramadan ni, Na'i dan tuan-tuan sekalian, kita membina satu keluarga. Maknanya di dalam bulan Ramadan kita menikah. Dalam bulan Ramadan kita berusaha untuk mendapat zuriat. Kemudian dalam bulan Ramadan kita juga akan lahirnya zuriat. Maksudnya kita mendapat anak. Dalam bulan Ramadan kita juga membesarkan anak-anak. Dan dalam bulan Ramadan kita dapat lihat bagaimana hasil keluarga kita daripada belum dapat anak ataupun belum nikah, kita nikah sampai dapat anak, sampai anak tu besar. Kita ambil perempuan begitu. Dah ada satu keluarga dalam bulan Ramadan. Kemudian sampai habis di penghujung Ramadan, kita nak masuk Syawal. Janganlah kita tinggal anak isteri di luar. Kita pergi seorang-seorang. Maknanya kita bawa lah sekali dengan anak isteri kita di luar bulan Ramadan. Bermakna apa dia? Bila mana bulan Ramadan kita ada tadarus Al-Quran. Kita dalam bulan Ramadan ada tarawih. Bulan Ramadan kita ada pergi sedekah. Bulan Ramadan kita bergiat dengan amalan nawafil yang sunat-sunat dan seumpama dengannya. Janganlah habis Ramadan kita dah tak bangun tahajud. Dah habis Ramadan kita tak baca Quran. Dah habis Ramadan kita tak sedekah yang sunat. Dah habis Ramadan kita tidak buat perkara kebaikan. Jadi bawalah anak-anak isteri tadi yang dah kita bina satu keluarga. Ya, daripada belum nikah kita menikah sampai kita dapat zuriat, sampai anak tu besar. Kita sama-samalah juga di dalam bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Kita bawa anak-anak kita semua dan kita bawa maknanya amalan-amalan yang kita buat sepanjang Ramadan tadi. Sebab kenapa di antaranya kata ulama, kesan daripada orang yang berpuasanya puasa yang makbul yang diterima oleh Allah, di antaranya mereka yang disebutkan tadi hidupnya terus dalam keadaan berkorban. Kalau kita katakan Ramadan kita boleh berkorban, kita ada time untuk qiraatil Quran, kita ada masa untuk baca Quran. Why not? Kenapa tidak bila mana dalam bulan Syawal
kita teruskan bacaan Quran, selepas subuh bacaan Quran, sebelum tidur umpamanya, dan teruskan amalan bertadarus walaupun bukan di bulan Ramadan. Ini penting. Sebab ingat, Quran ini adalah yang dibaca. Jadi bukan spesifik khusus Quran, oh Ramadan. Bila ingat Quran, Ramadan. Jadi bila tak Ramadan, ini kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Maka Yusuf Al-Qardawi menyebut sesungguhnya kun, kun rabbanian wala takun ramadanian. Jadilah kamu hamba rabbani, hamba Allah. Dan jangan kamu jadi hamba di bulan Ramadan semata-mata. Kita bawa sampailah bulan Syawal, teruskan tadarus Al-Quran, terpulang. Kaedahnya apa yang kita nak buat, iaitu dengan cara tadarus online ataupun ambil daripada Quran digital dan seumpama, itu terpulang. Tapi yang penting tadi, jangan kita tinggalkan apa yang kita amalkan dalam bulan Ramadan, sebab Al-Quran ini juga kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Rasulullah. Kenapa? Quran itu akan jadi rakan teman dan sahabat kita esok. Baik dalam kuburnya, baik di akhirat mahsyar nanti. Dan yang kedua, Quran itu datang untuk memberi syafaat kepada si pembaca. Bukan si pendengar sahaja, tetapi si pembaca itu lebih lagi. Mudah-mudahan bukan sekadar kita menjadi seorang yang baca Quran, tapi kita juga mendengar ayat-ayat Quran dan cintakan Al-Quran itu di dalam hati, di lubuk hati, insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Baik Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan tentang pelan tindakan kita. Cumanya Ustaz, ini mewakili para penonton di rumah lah yang berada di mana-mana sahaja sekarang ni. Hari tu Ustaz, 1 Ramadan semangat, 2 Ramadan semangat, 3 Ramadan kurang sikit, 4 Ramadan dah kurang, 5 Ramadan tak jumpa langsung dah. Pancit terus habis. Pancit terus. Tak ada dah tadarus Al-Quran. Jadinya sekarang ini dah 26 Ramadan. Macam mana Ustaz nak bagi semangat, tips untuk teruskan, kembali hidupkan tadarus Al-Quran sehinggalah ke penghujung nanti? Baik, ada setengah ulama menyebut malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27. Siang ni kita 26 dah ingat tuan-tuan sekalian, malam ni malam 27 Al-Quran. Kalau di Mekah, Imam Masjidil Haram kebiasaannya malam 27 dia akan khatam Al-Quran 30 juzuk. Malam 27 ni dia akan khatam Quran 30 juzuk di dalam solat. Sebab di sana dia ada solat 8 rakaat qiyamul lail. Malam 21 ke atas sampai malam 27 dibuat 8 rakaat, tapi dah punya lama lah, daripada 1 pagi sampai pukul 4, lebih kurang 3 jam. Dan di akhir malam 27 tu dia ada qunut yang terakhir, solat witir tu, kalau kita katakan witir, dia ada qunut tu lebih kurang dalam setengah jam bacaan. Syekh Sudais akan baca qunut tu terakhir. Sebab setengah itu jam Ustaz, orang Arab mereka meyakini bahawa malam Lailatul Qadar itu malam 27. Hujah mereka senang. Sebab Imam Masjidil Haram khatam bacaan pada malam 27. Jadi dikira Lailatul Qadar itu malam 27. Dan ini diambil juga daripada pandangan Ibnu Abbas. Dalam surah Al-Qadar ada 30 perkataan kalimah. 30 perkataan kalimah. Dia ada 5 ayat, tapi perkataan kalimah ada 30. Kata Ibnu Abbas, kalimah perkataan yang ke-27, salamun hiya. Hiya tu yang ke-27. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayat yang kelima. Tapi perkataan hiya itu dhamir, ganti nama kepada Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera bila orang yang hiya ni berada di dalam malam Al-Qadar sehingga terbit fajar. Bila mana Ibnu Abbas berhujah, perkataan kalimah hiya itu yang ke-27 ganti nama Lailatul Qadar, maka malam 27 itu dikira sebagai malam Lailatul Qadar. Maknanya kita ambil tadi bahawasanya bila disebut Al-Quran, janganlah kita rasa letih, lemah. Sekalipun lagu-lagu raya dah ada dah ini antaranya pengaruh lagu raya dah ada. Kemudian iklan promosi raya dah banyak dah. Kemudian apa lagi, shopping raya. Walaupun PKP, PKBP orang tak peduli kadang kan. Sebab dia dah rasa dah raya ni wajib bagi aku tiap-tiap tahun yang tiap-tiap tahun aku sambut. Sedangkan raya itu sebenarnya kemenangan bagi orang yang berpuasa. Mujahadah mereka bukan sekadar mereka berpuasa, tetapi lidah mereka zikirnya, bacaan Qurannya dengan amalan sedekah harta yang ada dan yang lain-lain. Jadi kita terus baca Al-Quran Ustaz ya? Ya. Baik, sedikit Ustaz, secara ringkas pelan tindakan kita Ustaz selepas ini dengan Al-Quran, rapat dengan Al-Quran. Baik, tuan-tuan sekalian, pelan tindakan kita sayangilah Al-Quran itu sebagaimana Nabi menyatakan sesungguhnya masalul mu'minin yaqra'ul Quran wa masalu utrujah, perbandingan orang yang beriman
yakni yang membaca Quran, mereka seumpama buah limau utrujah. Bila dia rasanya manis, kemudian adanya bau, kan, perfume, dia ada lime, dia ada lemon, kan. Jadi kalau kita ambil limau itu, dia ada bau dan sedap manis dia rasa. Tapi Nabi kata masalul mukminin la yaqra'ul Quran wa masalu tamrah. Orang yang beriman, Nabi kata, ya, yang disebutkan orang yang beriman tetapi la yaqra'ul Quran, dia tidak membaca Quran, maka wa masalu tamrah, dia seumpama buah tamar, kurma yang rasanya manis tetapi tuan-tuan sekalian, dia tidak mengeluarkan bau. Dan Nabi menyebut lagi sesungguhnya dalam satu hadis, apabila satu orang yang pergi ke pasar Buthan ataupun pasar Aqiq di Madinah ni, dua pasar ni jual unta yang berkualiti. Lalu dia bawa balik 2 ekor unta betina yang berkualiti, dan dibawa balik 2 ekor unta betina tadi dalam keadaan dia tidak buat dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim. Nabi menyatakan dia pergi ke masjid, orang ni pergi ke masjid, dia baca hanya sekadar 2 ayat Quran. Nah, dan tuan sekalian, maka itu lebih utama daripada nilai 2 ekor unta betina. Kalau kata dia beli 4 ekor unta betina daripada pasar unta tadi, dia buat balik dan dalam keadaan tidak buat dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, maka Nabi kata lebih baik dia pergi ke masjid dan di situnya dia membaca 4 ayat daripada Al-Quran. Di sini maknanya suatu fadilat, kelebihan, tuan-tuan. Kalam Allah ini adalah kalam yang bersifat mukjizat. Jadi kita agungkan kalam Allah kerana apa, dia nanti di akhirat di mahsyar menjadi saksi di atas lisan lidah kita yang mana kita menyebut sentiasa nama Allah, nama Allah, nama Allah, dan itu adalah kalam Allah. Maka kita sudah tentulah akan disayangi, dicintai dan tergolong daripada kalangan orang-orang yang dipermudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Inilah kita ambil sebagai satu jalan road to paradise. Lorong jalan menuju ke syurga Allah, inilah antaranya kita tilawatil Quran. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, memurnikan pagi kita ini, doa daripada Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya Hannan ya Mannan. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim, ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanati. Allahumma a'inna ihya'iha qiyamiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Halim Din kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini dengan topik kita Tadarus Al-Quran. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz, ya. Insya-Allah. Bila para penonton sekalian, jangan lupa bersama dengan Dai Hakim esok bersama dengan Ustaz Firdaus Subhi. Puncak pencapaian kita dalam bulan Ramadan ialah mencapai keampunan. Salah satu jalannya ialah istighfar. Jadi topik esok istighfar sebelum raya. Insya-Allah. Baiklah, saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Semoga bersama lagi di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.